Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid semua, bertemu lagi kita hari ini dalam kelas Akhlak tahun 3 dalam tajuk Budi Pekerti Mulia, yang mana ini adalah sambungan kepada pelajaran kita pada minggu lepas untuk tajuk besar Budi Pekerti Mulia. Jadi di sini murid-murid semua, Ustaz harap murid-murid juga buka buku teks akhlak tahun 3, muka surat 11 hinggalah muka surat 14 untuk kita belajar bersama-sama. Cepat buka buku teks tu, jangan lupa keluarkan pensel. Okey, dah buka buku teks dah? Okey, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama dekat muka surat 11 itu ialah cara-cara menjadi orang yang berbudi pekerti mulia. Apakah cara-cara menjadi orang yang berbudi pekerti mulia? Dalam buku teks ini ada 9 cara-cara untuk menjadi orang yang berbudi pekerti mulia. Yang pertama, bermanis muka. Yang mana penampilan yang sentiasa ceria. Penampilan yang sentiasa ceria dan penuh gembira serta ikhlas. Janganlah kita berpenampilan yang tidak kemas, penampilan yang monyok saja, penampilan yang muram saja. Jadi bila penampilan kita muram, tidak ceria, maka mengakibatkan orang di sekitar kita akan merasa tidak senang dengan kita. Okey. Dan yang kedua adalah sentiasa senyum ketika bertemu dengan orang, ataupun sentiasa senyum ketika bertemu dengan kawan-kawan kita. Contoh, Naim bertemu dengan Hasan, Naim senyum dekat Hasan. Okey, yang kedua cara-cara menjadi orang berbudi pekerti mulia ialah merendah diri. Okey, untuk merendah diri ini murid-murid semua adalah lawan bagi sifat sombong. Okey, lawan bagi sifat merendah diri ialah sombong dan bangga diri. Kenapa kita mesti merendah diri? Kerana kita kena sentiasa berkelakuan dengan sifat terpuji dan menjauhi sifat yang keji. Okey, murid-murid semua. Dan yang ketiga buka dekat muka surat 12, bersikap baik. Okey, yang mana bersikap baik ini tidak buruk sangka kepada orang lain, ataupun kita tidak buruk sangka dengan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, Abu buruk sangka kepada Atan. Bila buruk sangka kepada Atan tersebut, maka mengakibatkan permusuhan ataupun pergaduhan antara Abu dengan Atan. Tetapi kalau Abu tidak buruk sangka kepada Atan, maka permusuhan tersebut dapat dielakkan. Yang kedua, tidak membuat tuduhan. Tidak membuat tuduhan. Sebagai contoh, Ustaz, dia ambil pen saya, Ustaz, dia ambil pemadam saya, sedangkan kita tidak nampak pun dia ambil. Kita tidak nampak pun kawan ambil, sedangkan kita tak tahu, sedangkan kita lupa kita letak dekat mana pen kita, pensel kita. Okey. So jadi sebelum membuat tuduhan tersebut, perlulah kita siasat dulu. Okey, yang ketiga untuk berfikiran baik ialah kena sentiasa berfikiran positif. Berfikiran yang baik. Okey, murid-murid boleh faham setakat ini? Okey, cuba lihat pada yang nombor 4 ni pula, ialah menepati masa. Okey, menepati masa. Dan murid-murid tahu bahawa salah satu ciri-ciri orang yang berjaya adalah orang yang menepati masa. Okey. Yang mana menepati masa ini
tidak suka membuang masa. Sebagai contoh, Fadlullah. Okey, Fadlullah seorang yang menepati masa. Fadlullah tidak suka membuang masa. Ada masa terluang, Fadlullah menghafal. Ada masa terluang, Fadlullah buat kerja sekolah. Dan yang kedua pula, untuk menepati masa ini, menggunakan masa ke arah kebaikan. Okey, sebagai contoh, murid-murid sekarang ini, murid-murid menggunakan masa untuk belajar, yang mana belajar tersebut adalah perkara kebaikan. Tetapi bila murid-murid menggunakan masa tersebut, mengisikan masa tersebut dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka murid-murid boleh dikatakan orang yang suka membuang masa. Tapi Ustaz percaya murid-murid Ustaz ni semua yang menjaga masa, menepati masa dan mengisi masa-masa dengan perkara yang berfaedah. Betul tak Hidayah? Okey. Yang kelima, Hidayah dah ada satu. Okey, betul tak Dahiyah? Okey. Yang kelima ialah bercakap benar. Okey, kena sentiasa bercakap jujur ataupun benar, tidak berbohong. Okey, kita lihat, bercakap benar dalam semua keadaan. Apapun keadaan, kita kena sentiasa bercakap benar. Okey. Selepas itu, untuk bercakap benar ni juga kita kena berani untuk memohon maaf jika terkasar bahasa. Okey, sebagai contoh dalam kelas tu selalu kan Umar, selalu kan Daniel terkasar bahasa. Umar, kenapa buat macam ni? Terkasar bahasa. Jadi Daniel kena minta maaf dengan Umar. Itu sekadar contoh. Okey, lihat kepada yang nombor 6. Okey, yang nombor 6 ini tiada sifat hasad dengki. Okey, hasad dengki. Okey, kita lihat, tidak merasa cemburu di atas kejayaan orang lain. Okey, tidak merasa cemburu di atas kejayaan orang lain. Okey, sebagai contoh dalam kelas, kita ambil contoh Hana. Okey, sebagai contoh, Hana melihat Syamil. Syamil seorang yang pandai dan Hana tidak cemburu pun Syamil pandai tersebut. Yang mana Hana jadikan itu sebagai motivasi. Hana cakap dalam diri dia, saya pun boleh pandai macam Syamil. Itu sifat yang terpuji. Tetapi bila terjadi di sebaliknya, sebagai contoh, Alik cemburu dengan Abu dan Alik kata, saya nak Alik ni tak pandai dari saya. Saya nak Alik ni hilang nikmat yang dia dapat. Maka itulah sifat hasad dengki yang tidak dibenarkan. Okey. Dan yang kedua, Ustaz tersilap kat sini. Yang kedua, tidak berhasrat untuk menghilangkan hak dan kelebihan orang lain. Sebagai contoh, Hana tadi tidak ingin ataupun tidak nak menghilangkan hak ataupun kelebihan yang ada pada Syamil. Malah Hana kata, saya pun boleh jadi macam Syamil. Okey, boleh faham murid-murid semua? Okey, murid-murid semua, bagus kalau boleh faham. Sekarang ni kita lihat pula kepada yang nombor 7. Nombor 7 ini adalah ikhlas dalam amalan. Ikhlas dalam amalan. Apa saja yang kita buat ni murid-murid semua, sebagai contoh belajar, maka kita kena sentiasa ikhlas, yang mana niat kita melakukan ataupun niat kita belajar adalah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila niat kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka balasan yang kita akan dapat adalah ganjaran
adalah ganjaran seperti pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan yang kedua, murid-murid semua ikhlas dalam amalan, redha dengan apa yang diamanahkan, redha dengan apa yang ditanggungjawabkan. Sebagai contoh, kita ambil contoh Asif. Sebagai contoh, Asif dalam kelas dilantik sebagai ketua kelas. Maka Asif redha dengan jawatan tersebut. Asif kata, insya-Allah saya boleh lakukan amanah ini dengan baik. Okey. Dan yang ke-8 murid-murid semua adalah sentiasa memberi pertolongan. Seperti mana ustaz kadang-kadang minta tolongkan. Contoh, Ahyad, tolong ustaz ambil buku dekat bilik guru. Ahyad pun pergi ambil buku dalam bilik guru. Okey. Tetapi untuk memberi pertolongan ini murid-murid semua, kita kena saling bertolong dalam perkara kebaikan. Kita hanya perlu tolong menolong dalam perkara kebaikan. Tapi kalau dalam perkara keburukan, maka tidak perlu kita untuk tolong menolong. Maka kita hindarilah daripada perkara keburukan tersebut. Dan juga yang paling penting murid-murid, pertolongan yang diberikan mestilah ikhlas. Mestilah ikhlas. Dan yang ke-9, yang terakhir untuk cara-cara menjadi orang yang berbudi pekerti mulia ialah tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Murid-murid semua, yang ke-9 ini tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Kita tengok, tidak menghina, tidak mengejek, tidak mengumpat. Okey murid-murid semua, yang mana kita tidak menyakiti pun hati kawan kita dalam kelas. Kita tak ada pun ejek dia. Kita tidak mengejek, kita tidak menghina pun kawan kita tersebut. Maka di sini murid-murid semua, inilah antara cara-cara menjadi orang yang berbudi pekerti. Ada 9 yang dalam buku teks ini. Jadi Ustaz harap murid-murid boleh baca kembali dalam buku teks ini, muka surat 11 hinggalah muka surat 14. Okey murid-murid semua. Dan untuk slide yang terakhir ini murid-murid semua, cuba lihat pada muka surat 15 dalam bawah tajuk hikmah berbudi pekerti. Okey. Hikmah berbudi pekerti. Apakah hikmah berbudi pekerti? Okey, yang pertama murid-murid semua adalah ganjaran bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat pahala kalau kita berbudi pekerti mulia, berakhlak mulia, maka kita mendapat pahala. Tapi kalau kita berakhlak dengan akhlak yang buruk, akhlak yang tidak terpuji, selalu menyakiti hati kawan, menderhaka ibu ayah, maka yang kita akan dapat adalah dosa. Okey, yang kedua ialah kita akan disayangi rakan-rakan dan keluarga. Kawan-kawan dalam kelas pun sayang dengan kita. Mak, ayah, pakcik, makcik semua pun sayang dengan kita. Tengok macam gambar ini. Okey, yang ketiga, mendapat balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat adalah dihormati masyarakat. Okey murid-murid semua, yang keempat ialah dihormati masyarakat. Okey murid-murid semua. Jadi untuk pelajaran akhlak tahun 3 kita dah habis, kita dah selesai dalam tajuk berbudi pekerti mulia. Kita dah habis tajuk
budi pekerti mulia. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu menjaga masa. Jadi di sini murid-murid semua, Ustaz harap murid-murid tengok video ini dengan buka buku teks dan tolong fokus. Sebab apa? Insya-Allah kalau Ustaz dapat buat kelas online, Zoom online nanti, Ustaz akan tanya murid-murid semua. Okey murid-murid semua, sampai di sini saja kelas akhlak hari ini. Insya-Allah jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.